Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakwah dan tabligh, dakwah dan fadilatnya. Hadis ke-32. An Abdullah bin Amru bin Al-As radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ala qaula azza wa jal fi Ibrahim. Rabbi innahun adlalna kathiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni. Ibrahim 36. Al-ayah. Wa qala Isa alaihi salam in tu'azzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Al-Maidah 118. Wa rafa'a yadayhi wa qala Allahumma ummati ummati wa baka. Faqala Allahu azza wa jal ya Jibril izhab ila Muhammad wa rabbuka a'lam fas'alhu ma yubkik. Fa'atahu Jibril alaihi salatu wassalam fasa'alahu fa'akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima qala wa huwa a'lam. Faqala Allah ta'ala ya Jibril izhab ila Muhammad faqul inna sanurdika fi ummatika wa la nasu'uka. Rawahu Muslim bab doa an-nabi li ummatihi. Sayyidina Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat Al-Quran yang mengandungi doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas wa man tabi'ani fa innahu minni. Wahai Tuhanku, sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan kebanyakan manusia. Oleh itu aku berdoa supaya aku sendiri dan anak-anakku selamat daripada menyembah berhala. Dan demikian juga aku mencegah kaumku daripada menyembah berhala. Kemudian setelah aku buat dakwah, sesiapa yang mengikutku maka dia ialah orangku dan dia dijanjikan untuk diampunkan. Sementara sesiapa yang tidak mengikuti dakwahku maka engkau berilah hidayat kepadanya. Kerana engkau adalah zat yang maha pengampun lagi maha pengasih. Maksud daripada doa Nabi Ibrahim itu ialah memohon syafaat untuk orang yang beriman dan memohon hidayat untuk orang yang tidak beriman. Kemudian baginda membacakan ayat tentang Nabi Isa, in tu'azzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim, yang bermaksud sekiranya engkau mengazab mereka maka mereka sebenarnya hamba-hambamu, yakni engkau adalah pemilik mereka dan menjadi hak pemilik untuk mendenda hamba-hamba yang dimilikinya kerana dosa mereka. Tetapi sekiranya engkau memaafkan mereka maka engkau adalah zat yang maha perkasa. Maka engkau juga berkuasa untuk memaafkan dan engkau juga ialah zat yang maha bijaksana. Maka kemaafan engkau pun bertepatan dengan kebijaksanaanmu. Setelah membaca kedua-dua ayat itu, baginda teringat akan umatnya, lalu baginda mengangkat kedua-dua tangan sambil berdoa, ya Allah umatku, umatku. Dan baginda mula menangis. Lantaran itu Allah berfirman kepada Jibril, wahai Jibril, pergilah kepada Muhammad, tanyalah kepadanya apakah yang telah menyebabkan dia menangis, sedangkan Tuhan kamu maha mengetahui. Lalu Jibril pun pergi kepada baginda dan bertanya. Maka baginda mengkhabarkan kepada Jibril bahawa baginda menangis kerana memikirkan perkara yang akan berlaku kepada umat baginda pada hari kiamat nanti. Jibril telah pergi berjumpa Allah dan menyampaikan perkara itu. Maka Allah berfirman, pergilah kepada Muhammad dan beritahu kepadanya bahawa kami tidak akan menyusahkan hati kaum, malah akan menggembirakan kamu berkenaan dengan umatmu. Hadis Muslim. Keterangan. Dalam setengah riwayat ada kenyataan bahawa setelah Nabi mendengar dari Jibril apa-apa yang difirmankan oleh Allah, maka baginda berkata, saya hanya akan redha dan puas hati setelah tidak ada seorang pun dari umat saya berada dalam neraka. Walaupun Allah mengetahui segala sesuatu, masih lagi dia mengutuskan Jibril untuk bertanyakan sebab baginda menangis adalah semata-mata untuk memuliakan baginda sallallahu alaihi wasallam. Ma'ariful hadis. Alhamdulillah, tuan-tuan mulia, pagi ini kita membaca satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang agak panjang. Hadis ke-32 di bawah tajuk dakwah dan tabligh. Hadis yang diriwayatkan oleh
Abdullah bin Amru bin Al-As, anak Amru bin Al-As. Uh, Abdullah ni, anak Amru ni, dia Islam sebelum, ayah dia Islam, orang yang rapat dengan Nabi. Dan dia ni salah seorang sahabat Nabi yang dia minta kebenaran dengan Nabi untuk menulis apa yang Nabi ucapkan. Nabi ni ada yang ayat Quran, Nabi wahyu. Satu lagi hadis daripada Nabi. Nabi sebut sendiri. Dan dia salah seorang yang dia minta kebenaran daripada Nabi. Secara khusus, apa Nabi cakap, dia nak salin, dan Nabi berikan kebenaran. Dan amalan dia paling hebat, dia ni jenis orang siang puasa, malam baca Quran. Dan tiap-tiap hari dia khatam 30 juzuk Al-Quran. Itu hebat dia. Abdullah bin Amr bin Al-As. Dalam hadis ini dia menyebutkan bahawa satu ketika dia bersama dengan Nabi SAW dan dia mendengar Nabi membaca ayat Al-Quran. Apa yang Nabi baca? Nabi baca surah Ibrahim ayat 36. Nabi bila dibaca ayat itu merupakan doa Nabi Ibrahim yang Allah rekod dalam Quran. Maksudnya zaman Nabi Ibrahim dulu, Nabi Ibrahim dia pernah berdoa untuk umat dia. Apa yang Nabi Ibrahim doa? Nabi Ibrahim dia doa, Rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni. Nabi Ibrahim dia berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, sungguhnya mereka semua ini adlalna kathiran minan nas. Sesungguhnya mereka semua itu disesatkan, telah menyesatkan banyak manusia. Berhala-berhala yang disembah tu menyesatkan umat dia. Maka Nabi Ibrahim kata, faman tabi'ani fa innahu minni. Dan sesiapa di antara mereka itu yang mengikut dakwah yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim, maka dia adalah golongan Nabi Ibrahim. Itu yang pertama. Kemudian Nabi dia baca bagaimana pula kisah Nabi Isa. Isa dengan umat dia, Nabi Isa. Nabi Isa dia doa juga kepada Allah. Tadi Nabi Ibrahim berdoa untuk umat dia. Kemudian Nabi Isa pula berdoa. Nabi Isa kata, in tu'azibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka ghafurur fa innaka antal azizul hakim. Ya Allah, sekiranya engkau azab mereka yang umat Nabi Isa, fa innahum ibaduk, mereka ni hamba-hamba engkau ya Allah. Nabi Isa ni dia merayu pada Allah lah. Jadi Nabi Isa ni umat dia ramai, ada yang kafir, ada yang beriman, ada tak beriman. Apa yang Nabi Isa kata, ya Allah, kalau kau azab mereka ni hamba engkau juga ya Allah. Aku dah berdakwah dah, tapi kalau mereka ni tak beriman, mereka ni tetap hamba engkau. Wa in taghfir lahum, kalau kau ampunkan mereka ni semua ni, fa innaka antal azizul hakim. Engkau ya Allah maha aziz, maha perkasa, al-hakim, maha bijaksana. Bila Nabi dibaca dua ayat ini, kisah Nabi Musa, kisah Nabi Ibrahim, terus apa Nabi Muhammad buat sallallahu alaihi wasallam? Nabi rafa'a yadayhi. Nabi angkat dua-dua tangan dan Nabi terus berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia nampak, Nabi nampak Ibrahim doa macam ni, Nabi Isa doa macam ni. Aku kena buat sesuatu. Kata Nabi Muhammad. Dia kata, Nabi pun angkat tangan terus doa, Allahumma ummati ni. Allahu Akbar, tuan-tuan dia. Inilah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam punya kasih dan sayang dia pada kita. Dia angkat tangan dia doa, ya Allah, umat aku macam mana ya Allah, umat aku. Orang tu dia risaukan kita semua ni. Nabi SAW begitulah kasih sayang dia kepada kita kan, dan dia umati sampai bila dia tengok Nabi Ibrahim doa begitu dan Nabi Isa doa sedemikian, aku nak doa macam mana lagi kan, seolah-olahnya begitu, aku nak doa macam mana lagi ya Allah. Hanya diangkat tangan, umati umat aku ya Allah, umat aku macam mana, wabaka, dan Nabi pun menangis. Faqala Allah Azza wa Jal. Maka Allah pun berkata, ya Jibril, Allah pun dibagi arahan. Bila Allah dengar doa Nabi dan Nabi pun menangis, maka Allah pun dia memberikan arahan kepada Jibril alaihissalam. Izhab ila Muhammad. Wahai Jibril, kau pergilah. Pergi jumpa Muhammad. Wa rabbuka alam. Wa rabbuka alam. Dan Allah dia tahu sebenarnya apa yang ada dalam hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah beri arahan pada Jibril. Fas'alhu ma yubkik. Kau tanya dia, wahai Jibril, kenapa Muhammad menangis sedemikian rupa? Pak tahu Jibril. Jibril pun dia datang nak jumpa Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Fasa'alahu fa'akhbarahu. Dia pun Jibril dia tanya kepada Nabi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab bima qala, sebagaimana apa yang ada dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa ya'lam, sedangkan Allah Subhanahu wa taala ni dia Maha tahu apa yang ada dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Allah, maka Allah pun berfirman. Allah sebut kepada Jibril, ya Jibril, wahai Jibril, izhab ila Muhammad, kamu pergi jumpa dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqul, maka katakan kepadanya, inna nurdika fi ummatika. Allah berpesan kepada Jibril, suruh bagi tahu Nabi Muhammad bahawa kami pasti akan memastikan Nabi Muhammad itu dia akan redha kepada umat dia. Itu kita baca surah Ad-Duha tu, wala saufa fayardah, sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari akhirat kelak nanti dia akan merasa redha dengan apa keputusan yang Allah tentukan. Wala nasu'uka, dan tidak akan ada sesuatu benda yang buruk lah yang Allah akan putuskan. Hadis ni hadis riwayat Muslim dalam buat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Insya-Allah tuan-tuan mulia, bila kita baca hadis ni inilah kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat dia, kepada kita semua, bagaimana kasih sayang kita kepada Nabi. Dan begitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah, moga dia menjadi inspirasi dalam kehidupan kita dan kita teruskan dakwah pada jalan Allah ni. Moga-moga Allah memberkati kita semua, kita fahami, amal dan sampaikan. Wallahu a'lam. Subhanallah. Illa allazina amanu. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wa sallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Sallallahu alaika. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam.